Hai, Assalamualaikum. Saya Madam Ini. So, hari ini kita akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk menghasilkan kinetik typography yang paling simple untuk mereka-mereka yang baru bermula untuk mengenali After Effects. Jadi, kita akan buat satu tutorial menggunakan beberapa tools di dalam After Effects, antaranya seperti kamera dan juga penggunaan teks. Okey, so ini adalah contoh yang kita akan buat. Okey, berdasarkan kepada lirik lagu, tapi kita akan buat very simple dalam 6 second macam tu. Okey, so teknik yang kita akan gunakan adalah kinetic typography. Okey, so tools yang kita akan gunakan adalah kamera dan juga teks. Jadi, untuk perkara pertama yang kita akan buat adalah untuk create satu projek yang baru. Okay. Jadi, kita akan buka di file, new project. So, di sini akan ada dua pilihan, new composition ataupun new composition from footage. So, kita akan buat from scratch. Jadi, kita akan gunakan new composition. Jadi, untuk composition name, kita akan namakan kinetic typography tutorial. Alright, so preset kita akan kekal menggunakan 1920 kali 1080 yang ini adalah HD setting. Okey, terpulang kepada masing-masing bergantung kepada screen resolution masing-masing. Okey, so saya akan menggunakan yang ini. Alright, so seterusnya kita akan set di frame rate. Saya akan kekal menggunakan 30 frame rate per second. Alright, dan background kita akan set sekejap lagi, jadi klik OK. Alright, so kita dah ada satu composition di sini, ya, kinetic typography tutorial, dan seterusnya saya akan menukar warna untuk kita punya project monitor. Okay. Jadi kita akan tukar. Okay, kita akan menggunakan solid. Okay. Jadi saya akan menggunakan warna pink untuk menggantikan warna di bahagian monitor. So klik OK. Alright, so kita dah ada satu background berwarna pink. Okay, dan saya akan besarkan sedikit. Okay, size, sebab nanti kita akan buat rotation menggunakan kamera. Okay, jadi kita tak nak ada ruang-ruang yang terpotong. Jadi kita besarkan sedikit. So seterusnya apa yang kita nak buat adalah untuk kita create satu teks. Okay, jadi kita akan create di bahagian sini. Okay, ataupun kita boleh terus start menggunakan text type tool di sini ya. Okay, so kita dah create background color menggunakan solid. Okay, so sekarang kita akan masukkan text. Okay, dia ada dua kaedah. Sama ada kita gunakan type tool di sini ataupun kita boleh right click di ruangan layer. Okay, and then pilih new text. Okay, jadi kita masukkan. Contoh kita nak gunakan lirik lagu Okey, contoh satunya. Okey, so saya masukkan satu perkataan. Okey. Alright, so sekiranya dia keluar sebegini, ini maksudnya dalam mode caps lock lah Jadi kita boleh press caps lock di keyboard untuk release the caps lock. Okey, jadi untuk teks ni saya gunakan lebih kurang Okey, dalam 200 ataupun kita pakai 180. Okey, terpulang kepada masing-masing lah. Okey, contohnya saya pakai 200 di sini. Okey, untuk perkataan ajarkan. Dan kita akan apply animation Okey, animation tu kita akan buat di teks. Okey, tapi dekat bahagian transform. Okey, di bahagian scale. Okey, di bahagian scale. So kita akan buat daripada kosong, maksudnya kosong scale kepada 100 scale. Okey. So
Sebelum tu saya akan tarik sedikit yang ni. Okay. Saya zoomkan sedikit. So kita akan masukkan keyframe tu di sini, bermula di sini. Okay. Jadi untuk keyframe yang pertama, okay, saya akan klik pada stopwatch. Okay, dan saya akan adjust dekat sini. Okay. So saya akan press kosong. Okay, maksudnya pada permulaan tu dia tak keluarlah di kosong. Dia tak dia kosong scale, 0%. Jadi kita naikkan sedikit. Okay, ambil kira-kira dalam 15 frame. Okay, dan saya adjust di sini kepada 100. Okay, jadi dia akan jadi macam ni lah. Lebih kurang macam tu. Daripada kosong kepada 100. Okay. Tetapi kalau kita lihat, okay, contohnya kalau saya nak back, okay, saya nak back ke 0 second, so saya press 0 and then playhead tu akan bergerak automatically ke 0 second. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, pergerakan animation tu dia agak linear, dia tak cantik sangat. Jadi untuk adjust pergerakan, okay, so saya akan klik pada keyframe yang pertama ni. Okay, so kita akan buat adjustment di graph editor. Okay, jadi saya akan adjust dekat atas ni. Okay, saya akan curvekan sedikit graph. Okay, jadi saya akan menggunakan F9, okay, untuk tarik. Okay, bagi dia curve sedikit. Okay, bagi dia curve. Okay, dan sama juga di bahagian bawah ni. Okay, F9, dan saya akan tarik supaya dia ada apa? Dia ada curve sedikit. Jadi animation tu dia tak terlampau linear. Dia akan ada ease in and ease out. Okay, so lebih cantik sedikit lah. Okay, jadi kita back balik ke timeline. Okay, katakan kita lihat semula animation. Okay, dan saya akan tambah sedikit, okay, dekat bahagian teks ni, okay, dekat atas ni. Saya akan apply motion blur. Okay, so dia akan dapat efek dia lebih cantik lah, lebih cantik. Okay, contoh kalau kita tengok balik, okay, kat sini, okay, so dia ada nampak cantik sedikit lah. Okay, dia ada nampak cantik sedikit. Okay, dia nampak lebih cantik lah. Alright, dia nampak lebih cantik. Okay, tapi saya rasa mungkin kita buat adjustment sedikit sebab dia terlampau ke belakang keyframe ni. Jadi saya tarik sedikit dalam okay, kat sini lah. Okay, jadi dia taklah lambat sangat. Okay, so kalau kita tengok di sini, okay, dia ada apply. Okay, alright, jadinya kita back balik ke sini. Okay, alright, kita back balik ke keyframe yang ini. Okay, saya akan copy sebab kita akan gunakan keyframe ni, okay, scale ni untuk teks yang lain. Okay, jadi kita copy saja, tak perlu nak buat 2-3 kali benda yang sama, adjustment yang sama. Jadi kita copy and then kita akan paste pada teks yang lain lah. Okay, so sekarang ni kita dah ada teks. Okay, kita dah ada satu teks. Okay, jadi saya akan masukkan teks yang lain. Okay, jadi saya letak di bahagian mana yang teks tu akan keluar. Okay, contoh di sini saya akan masukkan satu lagi perkataan, satu lagi huruf. Okay, so yang ni saya akan adjust kedudukan dia
dekat sini. Okay, saya akan adjust dan saya akan naikkan perkataan ni. Okay, tetapi kedudukannya nanti akan berubah lah. Okay, jadi saya akan adjust di bahagian rotation. Okay, saya ambil dalam 90 negatif 90, negatif 90, dan saya akan buat dia lebih kurang macam ni. Okay, alright, sebab saya nak dia pusing sekejap lagi. Okay, jadi that's why saya letak dia macam ni lah. Okay, ajarkan aku dekat sini saya buat dalam genaplah 350. Jadi yang ni saya tarik sikit, macam tu. Okay, so kita dah ada dua teks. Okay, sama juga untuk aku ni. Okay, saya akan gunakan efek yang sama seperti kita letak pada teks ajarkan, di mana kita apply scale, scale effect. Okay, jadi saya akan apply juga dekat sini. Okay, dekat aku ni. Okay, dekat words aku. So saya akan paste. Jadi kalau you perasan kat sini, okay, dia akan ada efek yang sama jugalah. Dia akan apply efek yang sama pada teks aku. Okay, pada teks aku. Okay, jadi kita dah ada dua teks. Okay, satu ajarkan dan satu lagi aku. Okay, jadi kita try untuk buat pergerakan dulu. Start dengan ajarkan, and then kita akan buat efek untuk efek kamera untuk words aku. Okay, jadi sama juga, jangan lupa kita akan apply motion blur untuk perkataan aku. Okay, so nanti efek dia akan ada blur lah. Okay, untuk scale tu dia akan ada efek blur sikit. Dia ada efek blur. Okay, so untuk kamera kita akan gunakan sama juga untuk add camera. So kita akan apply camera. So di sini kita akan pakai one node camera, kita pakai two node, kita pakai just one node sahaja. Okay, jadi kita dah apply camera. Okay, jangan lupa untuk apply 3D. Okay, kita akan apply 3D untuk ketiga-tiga layer yang sebelum ini, sebab kita nak buat ada 3D effect kamera. Okay. Okay, seterusnya kita akan apply pergerakan untuk perkataan ajarkan, okay, dan juga perkataan aku. Okay, ajarkan dan juga perkataan aku. Okay. Okay, so kita ada dua efek, ajarkan dan juga aku. Okay, untuk typo ajarkan dan aku. So sekarang kita akan apply camera. Okay, pergerakan untuk perkataan words aku. Okay, jadi first kalau kita tengok di sini, kita dah apply efek scale untuk kedua-dua perkataan. Okay, cumanya kita nak buat rotation sedikit. Sekiranya kita berubah ke perkataan aku, so aku tu dia akan rotate 90 darjah. Okay, so ajarkan dia akan berubah rotation juga. Okay, so perkara pertama untuk memastikan pergerakan kamera, okay, kita perlu aktifkan 3D layer. Okay, so kena klik pada bahagian ini 3D layer. Okay, so baru kita boleh buat efek kamera. Okay, so klik pada kamera. Okay, alright, so kita akan buat perubahan tu pada bahagian ni lah. Okay, position dan juga orientation. Orientation untuk ubah dari segi degree lah, 180 degree, 90 degree ataupun 270 degree contohnya. Dan position dari segi pergerakan kiri ke kanan dan atas ke bawah.
Okey. So kiri, kanan dan atas ke bawah. Okey, contohnya kita nak buat untuk perkataan ajarkan. Okey. Tapi untuk memudahkan kita, untuk memastikan perkataan ni berada di tengah-tengah monitor, so kita akan klik pada title action save. Okey, so kita boleh buat estimation lah perkataan ni keluar di bahagian tengah monitor. Okey, jadi kita akan gerakkan sedikit di mana perkataan ajarkan itu mula-mula keluar. Okey, contohnya macam ni. Okey, so klik pada position and then klik pada orientation, both. Okey, so degree tak apa, dah okey. Okey, kedudukan dia dah memang okey. Cuma kita akan ubah dari segi pergerakan di paksi X lah. Okey, jadi kita nak dia berada di tengah-tengah monitor macam ni, and then yang ni kita turunkan sedikit, okey, supaya dia cantik lah. Okey, dia di tengah-tengah. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, so saya akan tambah satu lagi keyframe. Jadi saya copy sahaja yang ni dan saya akan paste di saya akan paste di sini. Contoh saya copy and then saya paste. Okey, so dia akan copy balik keyframe daripada yang depan. Okey, sama jugalah untuk kedudukan ni, sama je. Untuk orientation ni pun sama, saya copy and then saya pastekan. Okey, sebab kedudukan dia tak berubah, jadi that's why kita tak buat perubahan lah dekat orientation tu. Okey, lebih kurang macam ni. So kita dah dapat dah. Okey, contoh. Okey, alright, so kita dah dapat kedudukan untuk bahagian ini. Nanti kita akan alihkan sekiranya kita nak length antara pergerakan keyframe pertama kedua tu agak ambil masa sedikit, jadi kita akan ke belakangkan sedikit untuk menambahkan duration masa antara satu keyframe ke satu keyframe. Sekiranya nak cepat, so kita kena dekatkan jarak antara dua keyframe. Itu sahaja. So seterusnya kita akan ubah untuk teks aku ni pula. Okey, jadi kita ambil lebih kurang macam ni. Okey, jadi saya akan ubah orientation camera. Okey, saya akan ambil negatif 90. Okey, negatif 90 untuk kamera. And then saya akan adjust dia ke tengah sedikit. Okey, ini ke tengah sikit lagi. Okey, tengah lagi. Okey, so yang ni saya akan tarik ke tengah. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, nampak tak dia terpotong? Okey, jadi tak lawa kan? Okey, tak lawa. Jadi apa yang kita kena buat, klik dekat Manggeta ni. Okey, dan saya akan zoomkan sedikit. Okey, dan saya akan besarkan. Okey, dia tak akan efek pada teks lah, dia hanya efek pada box sahaja. Kenapa saya buat macam tu? Supaya bila kita rotate, dia tak akan terpotong. Okey, supaya bila kita rotate, dia tak akan terpotong. Okey, alright, lebih kurang macam tu. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, jadi kita zoom in balik. Okey, ataupun kita boleh klik dekat sini, fit up to 100, so dia akan fit to size monitor. Okey, okey, so jarak antara dekat sini dengan sini dia agak jauh. Okey, jadi kita boleh adjust sikit yang ni ke belakang sikit. Okey, okey, so saya rasa dia agak tak cantik, jadi yang ni saya kedepankan sikit. Okey, kita tengok macam mana. Okey, sekejap yang ni kita alihkan sikit. Tengok macam mana. Okey, so jarak antara yang ni dengan yang ni kena
kurangkan sedikit lah. Okay. Kurang sikit. Okay. So, sorry. Sub. Okay. Oh. Okay, so yang ni kita cuba adjust sedikit saja supaya nampak cantik lah length bila kita buat perubahan. Okay. Okay. Okay, seterusnya kita akan tambah satu lagi perkataan erti. Okay. Kita dah ada dua, aku dan ajarkan. Kita dah buat efek. Okay, kita dah buat efek, ajarkan, aku. Okay. So, kita akan tambah erti tu dekat bahagian bawah ni. Jadi, saya akan tambah new text. Okay. Erti. Okay. Yang ni saya akan pakai typo yang lain sikit. Sinzel. Okay, contoh saya pakai Sinzel. Dan yang ni saya nak letak dekat bawah ni. Okay. Alright, saya nak letak dekat bawah perkataan aku. Okay. Jadi, okay, saya akan letak di bawah perkataan aku. Jadi, kita akan gunakan efek yang sama untuk teks sebelum ni. Okay. Dan kita copy keyframe di bahagian scale. Okay. Dan kita akan paste dekat T. Okay. Jadi, kita tengok dekat sini. Okay, efek dia sama tak? Okay, sama je. Cuma kita kena tambah motion blur dan juga 3D model untuk kita apply efek 3D itulah. Okay, untuk kita apply efek 3D. Okay. Jadi, okay. Alright, so untuk kamera, okay, untuk kamera, since perkataan ni dia macam ni, jadi saya nak ubah orientation je. Orientation, sekejap yang ni saya pakai, okay, saya akan ambil dalam beberapa second. Okay, dan kita letak keyframe yang sama dua supaya dia boleh stay sekejap. Okay, sebelum dia bertukar kepada typo yang lain. Okay, so typo ni saya rasa kedudukan dia saya rasa kedudukan dia kita tukar T. Kamera betul. Kedudukan okay, kedudukan erti ni kita cuba tengok dekat transform. Okay, dekat orientation saya akan ambil dia 90. Saya akan ambil dia negatif 90. Okay. Okay, so yang ni saya akan adjust dia betul-betul dekat bawah. Okay, contoh. So, kita buka balik. Alright. Okay, kita tengok dekat kamera. Pastikan macam ni lah. Okay, jadi bila kita dah buka aku, okay, and then dia terus keluar teks erti lah. Jadi yang ni kita ke depan sikit. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, ajarkan aku erti. Okay, so kita akan tambah kat sini sama je, 270 juga. Okay. Dekat sini pun sama juga. Kedudukan dia sama macam tadi lah. Jadi, copy dan kita paste balik. Okay. So, dia akan jadi macam ni. Aku erti. Ajarkan aku erti. Macam tu. Contoh. Ajarkan aku erti. Okay. So, kedudukan dia dah ke bawah lah. Or else, awak boleh adjust kedudukan dia. Contoh kat sini, saya nak naikkan sikit. Saya dah boring lah. Saya nak letak dia ke atas sikit. Boleh? Okay, kita naikkan ke atas sikit. Macam tu. Okay. So, kita emphasize sikit lah typo tu.
Okey, so dia akan jadi macam ni. Teks, ajarkan aku erti. Okey. Tapi okey. Tapi dia tak cantik sikit lah. Okey. Dia tak cantik sikit lah. Macam tu kan. Or else awak boleh start okey, tak cantik sikit lah. Sebab dia zap macam tu kan. Okey, aku erti. Okey, tapi boleh je. Terpulang lah nak buat macam mana. Ataupun awak boleh adjust ikut macam mana yang awak nak. Okey, contoh di sini. Katakan untuk yang ni. Saya buat dia macam ni. Okey. And then kita nak tambah satu lagi. Okey. Erti. Ajarkan aku erti. Okey. Tapi saya rasa macam buruk bila dia macam tu. Tak apa, kita stay je. Ajarkan aku erti. Okey dah. So cinta kita buat dekat sini. Okey, kita tambah satu lagi teks. Cinta. New teks. Cinta. Okey. So cinta ni saya akan sama laju dengan yang tadi. Okey, dengan ajarkan. Okey. Jadi saya akan ubah dekat transform. Okey, dekat bahagian rotation lah. Saya ambil negatif 90. Okey. Bukan negatif 90. Saya akan ambil 90. Okey. So barulah dia boleh follow teks yang ini. Okey. So saya buat dia sama macam ni. Jadi sama juga untuk teks cinta ni. Okey. Saya akan tambah effect scale tadi. Okey. Saya letak kat sini balik. Okey, saya akan teks kat sini. Okey. Jadi kita tengok effect dia keluar macam mana. Effect. Okey, contoh di sini saya akan copy balik effect. Okey. Dan saya akan paste dekat kita akan paste dekat cinta kat sini. So dia akan jadi macam ni lah. Ajarkan aku erti. Okey, cumanya kita akan tambah motion blur dan juga 3D. Okey. Kita akan tambah 3D. Okey. So untuk 3D, okey, check balik dekat orientation ni, kita buat 90 tadi. Okey, negatif 90. Negatif 90. 90. Okey. So jadi okey, besar kan? Alright. Jadinya yang ni kita buat terbalik. Okey, contoh kita buat terbalik macam ni. Okey. So kita dapat okey, satu lagi perkataan. Okey. Dan sama juga kita akan adjust dekat kamera. Everything kita akan adjust dekat kamera lah. Okay, everything kita akan adjust dekat kamera. Okey, so dia masuk macam ni. Okey. So saya akan ubah kedudukan kamera. Okey, orientation kita akan ubah saya rasa dalam 180. 180. Okey, dan saya akan naikkan ke atas. Okey. Saya akan naikkan ke atas. Okey. Biar dia duduk di tengah-tengah. Dan yang ni saya akan letak di tengah macam ni. Okey. Dan macam itulah. Okey. So okey. Saya akan letak dia dekat tengah macam tu. Okey.
Saya akan letak dia dekat tengah. Okey, macam tu. Alright, perfect. Okay, so dia akan ada dekat bahagian atas ni. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Ajarkan aku. Okay, sekejap saya check dulu why dia jadi macam tu. Okay, kita padam dulu yang ni. Okay, so ajarkan aku erti. Okay, cinta. Jadi yang ni kita kena sama juga paste. Okay, kita akan buat delay. Kita akan bagi dia delay beberapa second, and then baru akan muncul perkataan cinta. Okay, so katakan di sini saya akan buat rotation dia 180. Okay, dan saya naikkan dia, saya akan gerakkan dia ke tengah. Okay, dan saya akan naik dia ke atas. Okay, saya akan naikkan perkataan cinta tu ke atas. Lebih kurang macam tu. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Tadi dia tak ada delay di antara teks erti tadi tu. Okay, so jadi dekat sini ajarkan aku erti. Okay, so yang ni copy, and then kita akan make sure that dia akan delay sebentar dekat sini. Okay, so kita akan paste. Okay, kita akan paste sebentar. Okay, dan baru dia akan gerak ke sini. Okay, so efek antara sini ke sini, okay, dia ada gap sebelum dia ke efek yang ini. Okay, sebelum dia efek cinta. Okay, so dia ada gap lah. Alright, kita tengok gap dia macam mana. Ajarkan aku erti cinta. Okay, saya rasa yang ni dia terlampau banyak gap. So kita tengok. Ajarkan aku erti cinta. Okay, so barulah gap antara kedua tu dia tak terlalu lama. Okay, semakin dekat jarak antara dua keyframe, semakin pantas. Okay, so kita try sekali lagi. Ajarkan aku erti cinta. Okay, so itu sahaja saya rasa tutorial yang saya nak tunjukkan berkenaan dengan kinetik typography. So pelajar-pelajar dia kena tahu macam mana nak being kreatif dalam membuat pergerakan untuk kinetik typography. So mungkin kamu boleh menggunakan pelbagai lagi teknik yang lain. Sebenarnya banyak lagi teknik yang kita boleh belajar. Okay? Mungkin selain daripada kita menggunakan kamera, dia ada juga teknik di mana you all boleh edit di bahagian animate. Okay? Tapi yang saya tunjukkan sini supaya kamu tahu macam mana nak menggunakan kamera untuk kontrol pergerakan teks. Okay? Itu sahaja saya rasa untuk hari ini. Diharapkan perkongsian tutorial yang sangat mudah ini dapat memberikan sedikit manfaat kepada pelajar-pelajar, dan insya-Allah sekiranya ada masa yang lebih sesuai, saya akan kongsikan juga untuk tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat, terutama untuk menyiapkan assignment dan tugasan yang diberikan dalam kelas. Okay? So, sehingga kita jumpa lagi pada tutorial yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat mencuba.